Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bab 8, iaitu Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Okay, kita tengok dulu. Yang pertama, pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis merupakan penerusan kegemilangan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Jadi dekat sini maksudnya Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis telah meneruskan kegemilangan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Kemudian kerajaan terawal diasaskan di negara kita adalah Kerajaan Kedah. Jadi maksudnya kat sini Kedah adalah kerajaan yang paling awal diasaskan di negara kita. Seterusnya Kerajaan Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi maksudnya Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis diasaskan setelah Kesultanan Melayu Melaka berakhir. Baik, ini adalah pengenalan asas mengenai Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Okey, kita teruskan dengan pengasasan Kerajaan Kedah. Okey, Kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Parsi. Jadi raja tersebut iaitu Maharaja Derbaraja yang berasal dari Parsi datang ke Sungai Merbuk pada tahun 630 Masihi. Jadi Tan Dermadewa dan Tun Perkasa menghadap dan melantik Maharaja Derbaraja menjadi Raja Kedah. Dan ia diiktiraf dengan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi iaitu Nobat yang diwarisi sehingga kini. Jadi maksud dia di sini pengasasan Kerajaan Kedah bermula daripada raja yang berasal dari Parsi. Raja tu siapa? Raja tu adalah Maharaja Derbaraja. Maharaja Derbaraja mulanya dia datang ke Kuala Sungai Merbuk. Datang ke Kuala Sungai Merbuk pada tahun 630 Masihi. Pada 630 Masihi, kemudian dua orang wakil ketua Melayu Kedah, dua orang wakil Kedah iaitu Tan Dermadewa dengan Tun Perkasa telah datang menghadap dan melantik Maharaja Derbaraja lepas tu untuk menjadi Raja Kedah. Jadi mereka propose, dia kata boleh tak menghadap dan nak lantik Maharaja Derbaraja menjadi Raja Kedah. Jadi apabila Maharaja Derbaraja menjadi Raja Kedah, dia telah baginda telah diiktiraf dengan alat kebesaran yang dibawa khas dari Parsi iaitu Nobat. Nobat ni kira macam alat kebesaran raja yang diwarisi sehingga kini. Okey. Baik, kemudian apabila Maharaja Derbaraja menjadi raja, Sungai Mas telah dijadikan sebagai pusat kerajaan. Pusat pentadbiran, pusat kerajaan lah. Okey, kemudian Tunku Ahmad, Kota Siputih dibuka oleh Tunku Ahmad iaitu Raja Muda pada 1282 bertujuan menghadapi ancaman Siam dan Aceh. Kota Siputih menjadi tempat bersemayam Sultan Ibrahim pada 1321 hingga 1373. Sekarang kita cerita Tunku Ahmad pula. Tunku Ahmad ni siapa? Tunku Ahmad ni adalah Raja Muda. Tunku Ahmad telah membuka Kota Siputih. Untuk apa dia buka Kota Siputih ni? Kota Siputih ni dibuka untuk menghadapi ancaman Siam dan juga Aceh. Okey. Kemudian Kota Siputih ni juga dijadikan tempat bersemayam Sultan Ibrahim. Bersemayam tu tempat tinggal lah, tempat tinggal Sultan Ibrahim pada 1321 sehingga 1373. Okey, kemudian kita tadi Maharaja Derbaraja, lepas tu Tunku Ahmad. Sekarang ni Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II iaitu Sultan Kedah yang ke-19. Okey, Sultan Muhammad Jiwa merupakan seorang sultan yang sangat masyhur.
Jadi baginda telah menjadikan Alustar sebagai ibu negeri Kedah. Sampailah sekarang Alustar masih lagi menjadi ibu negeri Kedah. Kira berpunca daripada Sultan Muhammad Jiwa lah. Baik. Kemudian Kuala Sungai Merbuk. Kuala Sungai Merbuk merupakan pusat yang mempunyai kedudukan yang strategik. Kenapa Kuala Sungai Merbuk ni strategik? Apa yang strategiknya? Okey, yang pertama, Kuala Sungai Merbuk dia menghala laluan yang menghala ke Selat Melaka dan juga Gunung Jerai. Gunung Jerai ni gunung yang tinggi lah. Okey, jadi kita pernah belajar apa kepentingan Gunung Jerai tu. Gunung Jerai memudahkan menjadi panduan pedagang, menjadi panduan pedagang. Apabila nampak Gunung Jerai tu, jadi mereka dah tahu kat mana, ibarat signboard, kat mana hala tuju mereka nak pergi. Okey, kemudian menarik pedagang luar ke Kedah dan dijadikan sebagai kawasan tumpuan pedagang. Jadi bila kedudukan strategik itu dia menjadi tumpuan pedagang, ramai pedagang datang dan akhirnya menjadikan Kedah sebagai pusat perdagangan dan negeri yang makmur. Okey, sebab ramai, bila kedudukan itu strategik, ramai orang akan datang. Bila ramai orang akan datang, tempat itu akan menjadi maju. Okey. Okey, nanti kita akan teruskan dengan Kerajaan Kelantan. Kita bagi tera dulu Kerajaan Kedah, pengasasan Kerajaan Kedah. Apa yang awak perlu ingat dalam Kerajaan Kedah, iaitu pengasasan dia bermula daripada Raja Parsi, iaitu Maharaja Derbaraja. Maharaja Derbaraja datang ke Kuala Sungai Merbuk. Kemudian pada tahun 630 Masihi, apa lagi yang perlu awak ingat? Ada dua orang ketua Melayu yang datang menghadap, iaitu Tan Dermadewa dengan Tun Perkasa, datang menghadap untuk jadikan Maharaja Derbaraja sebagai Raja Kedah. Kemudian Maharaja Derbaraja telah diiktiraf dan diiktiraf dengan nobat, iaitu alat kebesaran raja. Kemudian kita ada Sungai Mas telah dijadikan sebagai pusat kerajaan. Kemudian kita ada Tunku Ahmad. Apa Tunku Ahmad buat? Tunku Ahmad buka Kota Siputih. Untuk apa dia buka Kota Siputih? Dia buka untuk nak hadap ancaman Siam dan juga Aceh. Kemudian kita ada dalam pengasasan tu, kita ada Sultan Muhammad Jiwa. Apa yang Sultan Muhammad Jiwa buat? Sultan Muhammad Jiwa telah seorang yang pemerintah yang masyhur. Kemudian dia baginda telah menjadikan Alustar sebagai ibu negeri Kedah. Kemudian kita ada belajar tentang Kuala Sungai Merbuk. Apa istimewanya Kuala Sungai Merbuk, yang mana dikatakan kedudukannya sangat strategik kerana Kuala Sungai Merbuk menghala ke Selat Melaka dan juga Gunung Jerai, dan bila menarik pedagang luar untuk datang ke Kedah dan menjadi pusat tumpuan, dan akhirnya Kedah menjadi pusat perdagangan yang masyhur. Okey, nanti kita akan sambung negeri Kelantan pula. Setakat ini itu saja. Terima kasih.